Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan juga dengan kasih sayang Allah taala, maka di saat ini sama-sama kita berada dalam rancangan Al-Kulliyah, yang mana pada kali ini saya bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan juga para penonton yang berada di rumah. Kita sekarang ni di lokasi Masjid Jami' Kompleks Pertanian Serdang. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertamanya marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kan? Allah Taala nak supaya kita amal ibadah tu kena ikhlas. Sebab apa? Sebab orang yang ikhlas jiwanya bebas. Orang terpaksa terseksa. Faham ni? Orang yang ikhlas jiwa dia bebas. Bebas apa? Bebas menerima perubahan, bebas menerima nasihat dari guru atau daripada orang yang mengajarkan kepada kita. Tapi kalau terpaksa terseksa, tu yang kadang-kadang ada orang kalau datang sini terpaksa isteri ajak, jomlah bang dengar ceramah tu. Jomlah. Jadi jomlah dia pun terpaksa. Bila dia duduk terpaksa terseksa. Tu yang nak tak nak, tiga muka terpaksa dia tengok. Muka penceramah, muka jam, muka pintu. Nak tak nak kena tengok tu. Baik. Jadi bila ustaz kata ada soalan, tak ada. Okey, kita boleh balik. Alhamdulillah dia kata. Tapi itu bukan anda di sinilah, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ya, pada kali ini kita nak bincang tentang satu tajuk penting kita, iaitu berkaitan dengan satu orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda yang dijamin masuk syurga, dan dia ni adalah orang yang ke-8 memeluk Islam, menerusi dakwah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dia juga dikenali sebagai saudagar Tuhan, dan dia juga dikenali sebagai jutawan Madinah. Tu dia. Namanya Abdurrahman bin Auf. Nama penuh dia Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris. Tu nama penuh dia tu, sekali dengan keluarga dia. Tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang hebatnya Abdurrahman bin Auf ni? Dah sebut jutawan Madinah, saudagar Tuhan, mesti hebat dia tentang harta ni. Kali ni para sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim ajma'in ni ada hebat yang masing-masing. Kali ni kita nak tengok tentang hebatnya Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam tempoh 10 tahun, dalam masa 10 tahun, Abdurrahman bin Auf berjaya menjadi seorang jutawan dengan nilai yang ada pada dia 107 juta ringgit. Nilai yang bila kita convert pada ringgit Malaysia, nilai dalam tempoh 10 tahun 107 juta ringgit. Pasal apa 10 tahun? Pasal masa dia di Mekah, dia memang kaya dah. Tetapi apabila berhijrah ke Madinah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain dari kaum Muhajirin, bila dia pindah pergi ke Madinah, harta dia di Mekah orang kafir Quraisy ambil habis. Sampai bila sampai di Madinah dia tak ada apa-apa, tuan-tuan.
Tapi benda tu tak mematahkan semangat dia. Dia membina balik kekayaan dia yang dahulu dia kecapi masa di Mekah dulu ni dengan ni dia. Kita nak mula cerita dah ni. Nampak muka tak sabar tu. Terbeliak mata. Tu dia. Sebab dia bunyi juta-juta tu. Baik tuan-tuan. Sebelum tu kita tengok Abdurrahman bin Auf, dia dari kalangan Bani Zurrah. Bani Zurrah ni adalah satu kaum yang mana kaum ni memang kaum yang mahir bab perniagaan. Bisnes. Baru faham. Ya. Bab bisnes, mereka ni Bani Zurrah ni memang satu kaum yang memang hebat kalau bab perniagaan. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah dari kalangan mereka. Tuan-tuan rahmati Allah, pasal apa dia sangat hebat sampai dia dijamin masuk syurga yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa sebab? Ada banyak ciri-ciri yang ada pada Abdurrahman bin Auf. Apa dia antara dia? Antara lain, yang pertama, dia adalah satu orang sahabat, satu orang manusia yang sangat mempunyai faham makna kaya. Tuan-tuan, kita ni kalau nak jadi orang yang kaya dunia, kaya akhirat, mulia di sisi Allah, nombor satu sekali kita nak kena ikut Abdurrahman bin Auf ni. Apa dia yang pertama? Faham makna kaya. Kalau aku kaya, hari-hari hari raya. Tahu ya? Pasal apa raya? Pasal seronok. Tapi nanti dulu, seronok yang macam mana? Kaya yang macam mana? Nombor satu, kena faham dulu kaya di sisi Islam tu macam mana. Abdurrahman itu dulu dia pegang. Kena faham dulu kaya yang macam mana. Ramai orang hari ni kita tengok dia sekejap saja naik, baru saja daftar syarikat nak berniaga, tukar kereta dah. Nak supaya orang tanya, buat bisnes ke? Biasalah tengok kereta. Padahal sewa. Nak tunjuk kat orang punya pasal. Pasal apa? Pasal dia tak faham apa itu kaya. Ini dia nak cerita ni. Nombor satu, mesti faham dulu apa makna kaya. Tak lain tak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda yang diriwayatkan oleh yang hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabda baginda, laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghinan nafs, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Bukanlah kekayaan itu pada kayanya harta, tetapi kaya yang sebenar ialah ghinan nafs, kaya jiwa. Nombor satu sekali, kita kalau nak jadi orang kaya, siapa nak jadi orang kaya sini turun tangan? Semua. Kaya hati itulah. Nak jadi kaya dulu, mindset nombor satu, kena kaya hati dulu. Inilah yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan, apa ciri-ciri orang yang kaya hati ni tuan-tuan? Orang yang kaya hati ni, ciri-ciri dia tak lain tak bukan, dalam hati dia penuh dan syarat dengan sifat-sifat mahmudah. Kita kan ada sifat apa? Mahmudah, lawannya mazmumah. Ada satu tempat hari tu saya ceramah, saya kata mahmudah, lepas tu satu lagi apa? Maimunah, kata dia. Tu salah tuan-tuan ya. Ni malam ni kita belajar. Mahmudah, mazmumah. Mazmumah tu apa dia? Lawan dia lah, yang tak elok tu lah. Baik. Orang yang kaya jiwa ni, dalam hati dia tu, dia ada sifat mahmudah. Apa dia? Pemurah, pemaaf. Tak boleh tengok orang susah, nak je nak tolong. Itu kaya jiwa. Kalau dia bawa kereta, ada orang nak cucuk belakang, dia cepat-cepat dia ketepikan sebab bagi laluan pada orang tu. Kalau orang yang sempit, miskin jiwa, dia akan sentiasa tak puas hati dengan orang. Orang nak potong dia pun, dia bagi lampu, dia kata sabarlah. Tak tengok Al-Kuliah ke? Dia kata mesti kaya jiwa lah. Tengok. Tu. Kalau orang kaya jiwa, dia Masya Allah, dia memudahkan jalan orang. Dia sebab hati dia dah kaya. Apa maksud kaya? Ghina, kan? Ghani, orang yang apa? Abdul Ghani, hamba kepada yang maha kaya, Allah Ta'ala. Ghani, kaya. Apa kaya? Kaya tu maksud dia tidak menginginkan sesuatu kerana dia sudah cukup. Saya ulangi sekali. Kaya apa maksud kaya? Bukan disapu Dorothy tu. Apa itu kaya? Tak menginginkan pada sesuatu kerana dia sudah cukup. Orang yang kaya jiwa, dia tak mengharapkan pujian orang. Pasal apa? Hati dia dah cukup dah. Jadilah Allah Ta'ala sebagai pelindung dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung dia. Itu dia.
orang kaya jiwa. Ini yang dipegang oleh Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan cuba tengok betapa hebatnya Abdul Rahman bin Auf ni. Di waktu dia kaya tu tuan-tuan, bila diseru untuk berhijrah ke Madinah, tengah kaya ni, dia sanggup tinggalkan harta dia. Betapa cinta pada Allah Ta'ala tu mengatasi cinta pada harta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Ciri-ciri orang beriman ialah sangat mencintai Allah, macam Abdul Rahman bin Auf. Dia sanggup tinggalkan harta tuan-tuan. Kalau kita tinggal telefon sekejap kat rumah, handphone pun risau tu. Jadi apa telefon ku tu? Dia risau dah. Tengah ambil wuduk, jam letak kat tempat ambil wuduk tu. Kelang kabut masuk, oh ya Allah, terlupa jam. Tengah-tengah semayang teringat, mana jam? Pasal dia sayang, dia ada sikit cinta pada dunia tu. Kalau orang yang khusyuk, dia tak fikir apa dah. Tapi itu biasalah tuan-tuan. Kalau kita berjalan, hati senyap. Bila duduk senyap, hati berjalan. Kan kalau kita duduk senyap, hati berjalan. Cuba berjalan, hati senyap, tak fikir apa. Orang perempuan pergi shopping, senyap dia. Cuba dia duduk diam seorang-seorang kat rumah. Dia macam-macam dia fikir tu. Pesanan penaja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, dirahmati oleh Allah kepada mereka yang melapangkan tempat duduk kepada seseorang. Hadis riwayat Abu Hatim. Sama dengan saya, Azamuddin Zainal, dalam segmen Sunnah Sana Sini. Pada kali ini, saya akan menceritakan bagaimana untuk mengaplikasikan sunnah ketika berada di perhentian bas. Ketika kita menunggu bas, kursi yang panjang ini kita boleh duduk bersama ramai orang dan juga mungkin boleh berkenalan dengan orang sebelah. Jangan kerana kita meletakkan barang-barang kita sehingga tidak memberikan ruang orang lain untuk duduk. Barang saya pun ada kat sini. Silakan puan. Mudahkan untuk aplikasikan sunnah Nabi, memberikan ruang orang untuk duduk. Itu juga merupakan sunnah Nabi. Sunnah Sana Sini. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sifat pertama macam Abdul Rahman bin Auf ialah dia adalah orang yang faham tentang makna kaya sebenar. Sebab itu tuan-tuan, waktu dia berhijrah bersama dengan baginda Nabi SAW, berhijrah ke Madinah, masa dia berhijrah dengan Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang lain, Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi, satu orang jutawan, orang kaya lah di kalangan Ansar di Madinah waktu tu. Sa'ad bin Rabi ni satu orang kaya di kalangan orang Ansar. Nabi persaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi itulah. Dan apa kata Sa'ad bin Rabi? Dia sebab dia seronok, dia dipersaudarakan. Orang Islam, orang beriman, dia suka bersaudara, hidup bersaudara. Orang beriman, jiwanya aman, mengamankan orang. Tu dia. Jadi bila dia dipersaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf, dia seronok. Sampai seronoknya dia, Sa'ad bin Rabi ni, dia kata apa? Dia kata, aku ada 2 orang isteri. Tu dia. Siapa 2 isteri sini? Bawa dua-dua. Ada. Kan? Sa'ad bin Rabi kata, aku ada 2 orang isteri dan aku ada harta banyak. Kalau kau mahu, Sa'ad bin Rabi kata pada siapa? Abdul Rahman bin Auf. Pasal apa? Kesian. Masa berhijrah, kata orang tak ada apa-apa. Kesian. Jadi dia kata apa? Aku ada 2 orang isteri. Kalau kau nak, aku boleh ceraikan seorang, kamu ambil. Aku ada harta banyak, separuh daripada harta aku bagi. Dia tuan-tuan. Agak-agak kalau kita macam mana? Elok boleh. Tengah tak ada duit ni, nak pusing modal, boleh juga. Itu kalau kita. Tuan-tuan, yang dikatakan sahabat Nabi, bila dikatakan calon, atau kita kata dia ni dah memang confirm syurga. Orang kalau dia memang ahli syurga ni, dah memang nampak sifat tu masa di bumi lagi dah nampak tuan-tuan. Saya nak sebut senang aja. Ahli syurga ni, nak pula yang dah memang confirm macam Nabi sebut tu, sejak pada dunia lagi dah boleh nampak sifat dia.
Dia tak rakus terhadap dunia, tuan-tuan. Ada orang kadang kedekut, bakhil. Kedekut, bakhil, beza, tuan-tuan, ya. Kedekut, harta dia orang tak boleh sentuh. Sebab itu harta dia. Dia bolehlah sentuh pasal harta dia. Bakhil, harta dia jangan siapa sentuh. Sebab harta dia pun dia tak sentuh. Macam Haji Bakhil. Tu lagi teruk tu. Nampak, tuan? Tapi Abdul Rahman bin Auf, Masya Allah, tuan-tuan. Tengok nah. Saya cerita ni sebab saya pun nak teladani, kita pun sama-sama buat. Kaya jiwa macam Abdul Rahman bin Auf. Dia kata apa? Dia kata apa? Semoga keberkatan Allah Ta'ala kepada kamu atas niatmu yang baik tu. Ni mafhum apa dia katalah. Panjang disebut tu. Tapi mafhum dia. Keberkatan Allah pada kamu dan seluruh ahli keluargamu. Cuma satu saja aku nak. Maknanya yang tadi 2 tawaran tu dia nak tak? Nahi. Tak payah, dia kata. Apa aku nak? Satu saja. Apa dia? Tolong tunjukkan aku jalan pergi ke pasar Madinah. Tuan-tuan, bagi tawaran isteri, bagi tawaran harta, apa mau? Yang dia pilih, dia kata, boleh tak tunjuk jalan pergi ke pasar Madinah? Tak ada dalam senarai tu. Senarai tawaran tak ada. Ya Allah, tuan-tuan, orang beriman, dia boleh nampak sesuatu yang orang lain tak nampak, tuan-tuan. Tu dia. Yang kata jiwa businessman tu dia. Pada dia tu semua tak penting. Dia berusaha dengan apa, dengan usaha yang ada pada diri dia tu. Kekuatan yang ada pada diri dia. Pada dia, tunjuk jalan pergi ke pasar Madinah tu lagi penting. Lagi bermakna daripada 2 tawaran tadi tu. Allah, tuan-tuan. Hebat tu. Itu yang dikisahkan. Sifat yang ada pada diri Abdul Rahman bin Auf. Pertama. Yang kedua, yang ada pada diri dia, iaitu dia menjadikan harta sebagai alat, bukan matlamat. Saya ulang lagi sekali. Abdul Rahman bin Auf, mindset dia juga, dia menjadikan harta tu sebagai alat, bukan matlamat. Kenapa? Siapa-siapa yang menjadikan harta sebagai matlamat, mudarat. Alat, manfaat. Dapat tak? Saya ulang. Siapa-siapa menjadikan harta sebagai matlamat, mudarat. Alat, manfaat. Cantik tu. Kalau dia jadikan harta tu sebagai alat. Sebab itu, tuan-tuan, menariknya saya tengok di zaman sekarang ni, saya tengok kebanyakan orang-orang kaya ni, termasuk yang ada dalam majlis kita ni, ramai ni, kaya jiwa dan harta. Saya tengok apa sifat yang ada pada orang kaya ni, ialah antaranya, masa dia buat bisnes tu, apa niat dia? Niat dia apa? Nak keluarkan zakat. Saya ni Ustaz, saya kalau boleh, saya nak kembang bisnes ni sebab saya nak keluar zakat nanti ni. Saya ingat saya nak tolong ada satu madrasah yang tengah nak bangun, perlukan banyak dana. Saya nak tolong satu masjid tu yang dekat Serdang tu kan. Dalam proses pembinaan tu, saya memang harapan saya, keuntungan daripada perniagaan saya nak salur pada masjid itu. Tuan-tuan, bila niat dia, fokus dia macam tu, Allah Ta'ala bantulah, tuan-tuan. Allah bagi jalan mudah macam Abdul Rahman bin Auf tu dia. Harta sebagai alat, bukan matlamat. Itu dia. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 41. Apa kata Allah? Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, maka samalah seperti labah-labah yang membina rumah dia. Tuan-tuan, sarang labah-labah tu kuat ke rapuh? Kau tanya labah-labah, dia kata kuat lah kot. Rapuh, tuan-tuan. Pasal apa? Angin tiup, melayang dia dengan dia layang sekali. Nak menunjukkan orang yang menjadikan harta tu sebagai matlamat, macam tu lah. Mudah rapuh. Ada orang dia kata, tak apa Ustaz, saya walau saya tak semayang pun, tapi bisnes saya jadi. Tuan-tuan, dia jangan main-main lah. Kita takut-takut sangat. Sebagaimana yang berlaku pada Firaun, memang dia hebat, harta banyak, tapi kekuasaan, harta yang ada tu memusnahkan dia balik. Qarun, harta dia memusnahkan dia balik. Takut tu kita. Tengah duk harta banyak ni, takut-takut harta tu sebenarnya nak memusnahkan kita balik. Dulu rajin, kerap datang masjid ni. Orang tanya, apa khabar Mat? Alhamdulillah, sihat. Sekarang dah duit banyak. Apa khabar Mat? I think so.
dandan. Cakap orang putih tu. Lain macam tu. Jadi nampak tak? Orang ingat dah. Sifat yang ada pada Abdul Rahman bin Auf ialah nombor 2-nya ialah menjadikan harta tu sebagai alat saja. Tu dia. Sebab itu saya teringat tuan-tuan, satu ketika ya, Abdul Rahman bin Auf juga dia satu ketika dia menderma memberikan 500 ekor kuda perang. Untuk apa? Untuk perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, dia telah memberikan 500 ekor kuda perang. Tuan-tuan tahu tak 500 ekor kuda perang tu nilai dia kalau tukar duit Malaysia jadi berapa? Jumlah dia ialah 14.28 juta ringgit. Tuan-tuan, para sahabat zaman dulu tuan-tuan menginfakkan harta dalam nilaian juta, bukan ringgit biasa-biasa tuan-tuan. Kita bagi RM1, oi, ngungkit. Masjid tu aku yang bagi lu. RM1. Para kita ni jauh tuan-tuan. Jauh, Allahu Akbar. Tu yang kita nak teladani ni. Dia bagi 500 ekor kuda perang, 14.28 juta nilai dia kalau convert duit Malaysia. Jangan kata kuda. Ada lagi. Apa lagi? Dia bagi 1,500 ekor unta untuk perang Tabuk. Dia bagi. Nak tahu jumlah dia? Juta tu memang confirm. Apa dia? Berapa? 10.71 juta. Tuan-tuan. Rupanya selama ni dia kumpulkan harta dia bukan untuk orang lain tuan-tuan. Kumpulkan harta banyak-banyak bukan nak tambah isteri semata-mata. Dia kumpul duit banyak-banyak bukan nak renovate rumah, tak. Tetapi untuk Islam balik. Betapa dia memahami makna. Kan kita selalu baca sifat orang beriman dalam surah Al-Baqarah. Apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nampak? Apa kata Allah? Sifat orang beriman di hujung tadi apa? Iaitu dia menginfakkan sebahagian daripada harta dia ke jalan Allah Ta'ala. Itu sifat orang beriman tuan-tuan. Allah kata apa? Menginfakkan sebahagian harta dia ke jalan Allah. Allah sebut mimma, sebahagian. Kita ni tuan-tuan, cuba tengok macam Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh harta dia infak untuk Islam. Saidina Umar 3/4 harta dia untuk Islam. Abdul Rahman bin Auf yang saya sebut tadi, punya banyak tadi. Allah Ta'ala sebut, sebahagian hartamu bagi pada Islam. Setelah selesai tanggungjawab pada anak, isteri, keluarga, kita punya tanggungjawab tu dah selesai, baru pada Islam tu. Itu kena ingat. Kita ni jangan kata seluruh harta dalam akaun, seluruh duit dalam dompet kita pun belum tentu boleh bagi kat orang tu. Datang budak tu minta derma. Cik, kami daripada madrasah, sekian-sekian lah dia sebut. Nak minta ni kita pun, tengah makan pula. Betul kan madrasah mana ni? Ada sijil. Tengok. RM1. Budak tu lah. Lama aku tunggu RM1 dia dapat. Kan? Berdegar-degar ceramah dengar tentang Abdul Rahman bin Auf. RM1 je. Allah ustaz, RM1 tapi ikhlas. Okey. Dia kata balik kat kita. Tak apalah. Yang penting mendidik hati untuk rasa ringan nak memberi. Tu dia orang yang kaya jiwa. Tu dia tuan-tuan. Sebab itu dia hebat sangat di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana sifat yang ketiga dia. Apa dia? Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi dan saya Amar dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Seperti minggu-minggu sebelum ini, kami berdua akan berkongsikan kepada anda semua satu lagi perkataan bahasa Arab yang baru, yang mana perkataan ini juga kita gunakan dalam ibadah solat seharian kita. Perkataan baru untuk minggu ini ialah Azuma, huruf Ain, Zod dan juga Mim. Azuma ini sebenarnya maksudnya ialah besar ataupun agung. Hadi, tolong kongsikan kepada semua waktu bila kita guna perkataan Azuma ni. Kita akan gunakan perkataan ini semasa bacaan ketika rokok, iaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Azim itu kata dasarnya adalah Azuma. Betul-betul. InsyaAllah dengan memahami perkataan Azuma ini akan membantu anda semua untuk lebih khusyuk dalam solat. Sebab apa? Sebab anda sudah pun tahu apabila anda melafazkan perkataan ini, anda sebenarnya sedang mengagungkan dan membesarkan Allah yang Maha Agung
dan Maha Besar. Jadi untuk tahu perkataan selanjutnya, tunggu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu dia hebat sangat di sisi Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana sifat yang ketiga dia. Apa dia? Iaitu dia ni seorang yang sangat-sangat sabar. Ciri-ciri peniaga atau businessman berjaya ialah kena ada sifat sabar. Sabar. Apa kata baginda Nabi SAW? As-sabru diyaun. Sabar itu macam cahaya matahari. Kan matahari kan dia panas. Tapi panasnya matahari menyuburkan bumi. Sabar, subur. Orang yang sabar, jiwanya subur. Tak sabar, tunggu kubur. Memang nak jadi businessman, orang tuan-tuan, saudagar Tuhan ni, Masya Allah, kita ambil dia punya sifat peribadi dia tu. Dia ada sabar, tuan-tuan. Apa sabar yang ada pada diri Abdurrahman bin Auf? Ada tiga. Yang pertama, tuan-tuan, sabar dia apa? Sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dia? Dalam peperangan Uhud, gigi depan dia pecah. Tubuh badan dia hampir ada 21 luka pada tubuh badan dia. Tuan-tuan, dia orang kaya lah tuan-tuan. Masuk perang buat apa? Baik dia terus bisnes tuan-tuan. Kita fikir sekejap. Dalam duk sibuk berniaga, sempat fikir perang. Kita ni ada orang sibuk berniaga, jangan kata perang, semayang pun lupa. Sebab tu ada orang kadang-kadang sikap terhadap azan. Ada 4 jenis. Oh, tadi 3 ni 4 pula. Dan tak tahu. Ada orang kadang-kadang dengar azan, dia dengar azan. Dia pelankan radio. Tapi dia duduk situ juga. Ada orang, terutama yang kedua, ada orang azan, dengar azan, dia cepat-cepat ambil semayang kat situ juga. Okey, elok sikitlah. Ada orang dengar azan, ambil semayang, ajak kawan, jom semayang. 3. Yang keempat, waktu azan tu dia dah kat masjid dah. Lagi bagus dia yang azan. Abdurrahman bin Auf, antara sifat dia juga, dia mencintai masjid. Tuan-tuan, Allah nak jadi peniaga yang hebat, dekati solat jemaah, sentiasa memakmurkan masjid. Pasal apa? Orang berniaga, dia perlukan networking. Dia perlukan jaringan. Dia perlukan apa? Jaringan lah, no? Bahasa baku. Dia perlukan apa? Saya pun lama tak cakap Melayu, maaf nah. Dia perlukan jaringan lah, dia perlukan kenalan. Tu dia lama fikir. Dia perlu ramai kenalan. Lah datang masjid kan ramai kenalan. Dia buat bisnes, ramai kenalan. Bisnes dia apa? Bisnes mungkin dia ambil, kata orang dia pandai masak. Bila ramai kenalan, mungkin jemaah masjid tu nak kenduri kahwin, anak dia kahwin. Atau dia kahwin. Jadi dia pun cari siapa boleh masak sedap ni. Jemaah kita kan ada seorang buat bisnes. Cari dia. Nampak tak? Kalau duduk tidur di rumah. Nampak tak? Tapi bukan maksudnya datang masjid niat nak bisnes semata-mata. Tapi nampak 2 in 1. 2 in 1 tu. Cinta masjid, dalam masa yang sama jaringan tu berkembang. Allah hebat tu. Allah Ta'ala, Nabi ajar, Abdurrahman bin Auf buat, tersirat kita belajar. Yang pertama, sabar dalam mentaati Allah. Memanglah tuan-tuan, kita kalau semayang tu sabar tak? Sabar. Imam pula, baca panjang. Aduh, kalau aku tahu, aku semayang masjid sebelah tu. Lama sungguh. Kan? Sabar ni, dengar ceramah dia pun sabar ni. Tengok je, ustaz ni lagi 10 minit tak habis aku keluar dulu. Kan? Itu dah, sabar nak? Sabar yang kedua, iaitu disebutkan sabar menghadapi musibah. Tuan-tuan, dalam menjadi orang kaya, dalam kita berbisnes, berniaga ni, Abdurrahman bin Auf juga ditimpa dengan musibah. Memang apabila kafir Quraisy ambil semua harta dia, rampas bila dia nak berhijrah ke Madinah, habis harta dia ambil. Tapi adakah tu melemah semangat dia? Tak. Semangat yang dia bina balik ialah dengan tunjukkan jalan pergi ke pasar Madinah. Sampai para peniaga waktu di Madinah, tuan-tuan, sebelum Abdurrahman bin Auf, sebelum baginda Nabi SAW berhijrah, pasar di kawasan Madinah tu dikawal atau dikuasai oleh peniaga-peniaga Yahudi. Orang Yahudi berniaga menipu, khianat.
Dia apa kata orang, membuatkan orang lain rasa apa ni, tertindas. Tapi bila Islam datang, Abdurrahman bin Auf, habis semua. Sampai kita kata peniaga-peniaga Yahudi, bungkuslah tuan-tuan, bungkuslah. Dia tak boleh cari makan situ lah, tak boleh. Ada orang lagi hebat lah tuan-tuan. Kan? Itu dia. Dua. Yang ketiga, sabar apa? Iaitu sabar dalam mengelak diri dari maksiat. Tuan-tuan, ini sabar yang agak tinggi ni. Sabar untuk elak daripada maksiat. Abdurrahman bin Auf pernah satu ketika, waktu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar jadi khalifah waktu tu, Abdurrahman bin Auf ditugaskan untuk kutip cukai. Termasuklah nak kena kutip cukai itu pada orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi minta kurangkan sikit bayaran cukai dengan dia kata apa? Kalau boleh, kalau kamu kurangkan bayaran cukai ni, aku bagi duit. Rasuah lah tu. Dia nak rasuah tu. Abdurrahman bin Auf dengan tegas dia tolak. Dia marah balik kepada orang Yahudi tu. Tak terima tuan-tuan. Ini dia. Inilah ujian paling berat apabila maksiat depan mata kita tuan-tuan Allah. Kadang kalau nampak maksiat tu ada orang astaghfirullahalazim. Tu. Macam siapa? Tha'labah bin Abdurrahman, satu orang pemuda yang sangat hebat, lalu saja depan satu rumah yang mana rumah tu dia punya pintu tu macam pintu zaman orang Arab dulu kan, dia macam kain dia. Angin kuat tiup, terselak, nampaklah orang kat dalam tu. Mungkin ternampak aurat. Apa Tha'labah bin Abdurrahman kata apa? Dia kata apa? A'udzubillah. Tuan-tuan, dia bagaikan orang hebat ni, dia ada satu Swiss lah tuan-tuan. Dia ada satu Swiss, bila nampak benda tak elok, astaghfirullah atau a'udzubillah. Boleh tuan-tuan? Biasa anak muda ni kadang bukan a'udzubillah, alhamdulillah. Biasa begitulah. Dia dandan tu, dia a'udzubillah tuan-tuan. Sampai hari dia meninggal dunia, Nabi SAW ni Tha'labah bin Abdurrahman ni, dia waktu dia meninggal dunia, Nabi SAW jalan dalam keadaan yang kata jenjing, ni jalan jengket, bukan jengket lah, macam tak selesa lah jalan tu. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Sebab ramainya malaikat yang mengerumuni Tha'labah bin Abdurrahman. Hebat tuan-tuan. Sabar dalam mengelak diri daripada maksiat. Orang berniaga kadang-kadang tak terlepas daripada maksiat. Maksiat apa? Penipuan, buah yang tak elok kan. Yang atas-atas semua dia tak yang elok, bawah sikit yang tak elok dah. Jadi orang pun ambil ni elok ni. Ini saya baru petik semalam ni, sedap ni. Balik orang tu tengok buruk dah tuan-tuan. Itu jaga-jaga tu. Nabi SAW pun pernah memberi amaran pada peniaga, jangan menipu. Sebab kalau peniaga beriman, dia bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Sebab itu ada orang tanya, Ustaz, habis tu sifat Abdurrahman bin Auf ni, apa strategi dalam perniagaan dia? Nak tahu tuan-tuan? Apa strategi dia? Saya nak cerita malam ni ada 3 strategi yang boleh membuatkan dia tu berjaya. Abdurrahman bin Auf berjaya dalam perniagaan dia ada 3. Ni kok ada yang berniaga ni, boleh teladani ni. Apa dia 3 tu? Yang pertama, dia Abdurrahman bin Auf, dia menjual dengan harga kos. Beli banyak tu, jual pun dengan harga tu juga. Tuan-tuan, kalau fikir balik, untung lah. Mana untung lah? Nanti dulu, ahli syurga yang memang confirm syurga, pasti ada satu strategi dalam fikiran dia. Apa dia? Memang dia jual unta tuan-tuan. Hari ni kira macam jual kereta, jual motor macam tu lah. Mana? Dan dia dengar malam ni, esok pergi cari unta. Pasal apa ni Syekh? Ikut Abdurrahman bin Auf. Tak dengar ceramah ke? Tu dia. Baik, jadi dia jual unta dengan harga kos. Di mana untung dia? Abdurrahman bin Auf kata apa? Aku mengambil untung daripada tali yang ikat pada unta tu. Faham tuan-tuan? Orang Arab ni kan, dia ada tali yang nak tarik unta tu. Tali tu dia ada macam-macam jenis dia. Dia ada warna, dia macam-macam. Jadi kita manusia kan suka yang jenis warna-warni, ada warna macam tu, macam kualiti dia macam-macam lah. Jadi Abdurrahman bin Auf ambil untung kat situ je. Ambil untung pada harga tali tu saja. Tuan-tuan, kita ni memang tahu, manusia dia memang sifat macam tu. Nampak yang mana yang nampak murah, dia akan terus pergi. Padahal dia tak sedar dalam masa yang sama ada benda yang perlu dia bayar. Macam kadang setengah pasaraya hari ni, nampak macam banyak harga murah. Dalam tak sedar ada 1-2 benda yang harga dia tinggi daripada tempat lain. Tapi disebabkan kita rakus membeli yang murah, terbeli yang mahal sikit tadi ni. Tu dia.
Tapi adakah itu cara tak baik? Tak. Itu strategi. Macam boleh. Nampak macam nak berniaga lepas ni. Semangat dah tu. Tu dia. Itu sifat pertama. Sifat kedua atau strategi dalam perniagaan dia, dia sama sekali tidak akan menyeksa pelanggan dia. Menyeksa pelanggan dia macam mana? Dia kata, aku tidak akan membuatkan pelangganku tertunggu-tunggu. Maksudnya, kadang-kadang orang datang cari barang kat kedai kita. Cik, ada ni tak? Contohlah dia cari barang apa-apa lah. Kita, barang tu tak sampai lagi, stok tak sampai lagi lah. Dia seboleh-bolehnya takkan berkata tidak terhadap apa yang orang minta. Dia akan cari. Tu dia tuan-tuan, sungguh-sungguh berniaga. Dia akan cari tu. Kat mana? Dia akan cari juga. Tak apa, nanti saya cari. Sampai dapat. Ada orang, tak ada. Tak ada. Kadang-kadang saya nak cadang kalau boleh lah. Kita jangan terus kata tak ada. Kalau boleh, kedai saya tak ada, tapi saya cadang kedai seberang tu. Ada, insya-Allah ada. Nampak tak? Sedikit sebanyak wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tu, membantu saudara kita, kawan kita yang kedai tu pun tanya, "Cik, mana tahu kedai saya?" "Oh, kedai yang tadi." "Oh, masya-Allah, kat situ dah jadi baik dah." Nampak tak? Itu dia. Tapi tak payahlah fikir persen tu persen. Itu cerita lain lah tuan-tuan. Tapi nak menunjukkan ukhuwah pun terbina, keuntungan pun hebat, ekonomi Islam pun kuat. Itu dia. Dan yang ketiganya, dia langsung tidak mengamalkan sistem hutang. Dia kata apa? Bayaran tunai. Bayaran mesti tunai. Itu dia. Hebat tuan-tuan. Dia Abdul Rahman bin Auf ni hebat dia apa? Tak dapat beli tunai, dia bagi macam tu lah. Tapi orang yang datang beli pula tidaklah mengambil kesempatan. Cakap tak ada duit, nanti dia bagi. Tak tuan-tuan, masya-Allah. Ini hebatnya dia. Sebab kalau kita tengok strategi perniagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sangat hebat dalam berniaga. Saya tak setujulah kadang-kadang ada orang kata, kita tanya, "Kak, macam mana kak, berniaga okey ke?" Dia kata, "Alah ustaz, niaga Nabi macam nilah." Maksud niaga Nabi tu macam mana kak? Ialah untung tak untung sangat, rugi tak rugi sangat. Salah tu. Ada pula lagi satu dia kata, "Alah ustaz, berniaga Nabi macam nilah." Berniaga Nabi macam mana? Berniaga sini CD Quran, zikir, tasbih, sejadah, serban. Amboi, sempit fikiran ke arah tu. Nabi SAW, perniagaan Nabi menguntungkan. Tu yang saudagar wanita. Siapa? Sayyidatina Khadijah jatuh hati tu. Tuan-tuan, jangan ingat mudah tau. Seorang yang kaya boleh jatuh hati pada seorang peniaga yang mungkin dia tak tahu sangat latar belakang, tapi tengok hebat ni. Kan Nabi SAW, antara strategi perniagaan Nabi yang Abdul Rahman bin Auf tiru, yang ikut, apa dia? Baginda Nabi sentiasa mengekalkan eye contact. Eye contact ni apa? Hubungan mata. Baru faham. Hubungan, bukan contact lens kak. Eye contact. Eye contact tu apa dia? Ni hubungan mata. Bila orang datang, pelanggan datang, dia akan jaga hubungan mata sampai yang siapa-siapa pun duduk dalam majlis Nabi, kalaulah kata 300 orang, bila habis je majlis tu, setiap yang 300 tu akan kata, tadi Nabi tengok aku. Dia tak tahu kata semua Nabi tengok. Tapi betapa hebatnya kuasa pandangan mata ni, setiap orang akan rasa dirinya istimewa bila dia dilihat, ditengok kan. Tu dia. Macam kita lah kadang, bila lah ustaz nak tengok aku. Dia tengok. Lepas tu dia buat peace pula ustaz. Kan? Tapi tak apa tuan. Itu ciri peniaga hebat, menjaga eye contact. Abdul Rahman bin Auf pun buat macam ni. Apa lagi dia buat? Apa lagi dia buat? Nabi SAW, baginda, kalaulah pelanggan, sahabat, siapa-siapa pun datang nak jumpa Nabi, Nabi akan memberi perhatian penuh seluruh tubuh badan menghadap dia. Orang tu, menghadap orang tu. Tak ada kalau orang tu datang dari belakang, nak apa? Tu atas tu. Bawah tu sikit, bawah tepi. Tak. Sendiri pergi serve dengan penuh rasa hormat atas dasar Islam, bukan keuntungan semata-mata. Kerana Allah, aku melayanmu dengan penuh. Kerana berniaga juga satu ibadah. Buat cara elok. Macam mana kita semayang, adab sopan jaga dalam semayang. Begitulah kita ibadah dalam berniaga. Adab sopan jaga. Itu Nabi. Dan yang diikuti oleh Abdul Rahman bin Auf. Tapi di sana tuan-tuan, ada juga kadang orang tanya, kadang ustaz, macam kita ni duit tak berapa nak ada.
saya ni sederhana aja harta ni. Macam mana Ustaz tu? Tapi nak ikut Abdurrahman bin Auf. Macam mana tu? Tuan-tuan, kita nak jadi sehebat Abdurrahman bin Auf dalam urusan memberi tu, latih diri, latih hati dengan peringkat yang macam mana? Kita kena ingat, kekayaan kita, kaya tak semestinya pada harta. Ada orang kaya ilmu, ada orang kaya dengan kemahiran. Apa ilmu dia ada? Apa kemahiran dia ada? Ajarlah. Atau kita boleh sumbangkan dari segi apa? Sumbangkan dari segi tenaga dan masa. Kan? Itu kita boleh sumbang untuk Islam tu. Sebab tu kadang ada orang tanya, habis tu Ustaz, saya nak memberi, tapi saya takut saya ada riak lah Ustaz. Bila saya ni pantang lah Ustaz, kadang bila saya masukkan duit dalam tabung masjid, riak datang. Riak. Tu simpan balik. Sampai bila nak bagi Syekh? Tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Surah Azim. Kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai hakikat kebajikan yang sebenar sehinggalah kamu menginfakkan harta yang kamu tuhibbun, sayang. Sebab itu dalam hadis baginda Nabi SAW sebut mafhum dia, sedekah yang paling afdal, paling utama ialah di saat kamu sihat dan kamu rasa sayang sangat nak bagi ni. Itu paling afdal tu. Jadi saya nak sebut sini tuan-tuan, apa kita nak macam nak tiru macam Abdurrahman bin Auf tu macam mana? Kalau kita lihat ada orang yang sampai dia kata, saya Ustaz bukan tak nak memberi, tak nak infak harta ni, bukan tak nak bagi duit kat masjid. Nanti kadang ada setengah masjid tu dia sebut pula nama-nama orang yang bagi sumbangan. Oh, saya tak boleh Ustaz, saya riak datanglah. Tuan-tuan, Imam Al-Ghazali memberi panduan. Dengar. Kepada orang yang suka memberi alasan, saya bukan tak nak beramal, takut riak. Ni dia jawapan dia. Imam Al-Ghazali kata, untuk mencapai tahap ikhlas, kamu kena lalui dulu penyakit-penyakit hati. Faham? Alhamdulillah. Di saat kita, orang tak bagi derma ke sumbangan, kita aja bagi. Lain macam rasa. Masa nak bubuh tu, satu sah semua tengok. Tengok. Dia pun kalau RM1 cepat-cepat bubuh. Kalau RM50 lama pula. Itu macam-macam perangai tuan-tuan. Tapi saya nak sebut sini, Imam Ghazali kata apa? Bila nak memberi atau kita nak buat kebaikan, ada penyakit dalam hati, teruskan. Ikhlas tu akan datang tuan-tuan. Maknanya bagi dulu. Nak tunggu ikhlas jenuh. Dalam poket ada RM50 20 sen. Mana mau bagi? 20 sen. Pening tu. 2 kupang nak bagi. Nazir, jangan main-main kan bagi 2 kupang. Nazir tempat lain lah, ni contoh. Kan? Lah tuan-tuan, ada RM50 20 sen. Mana mau bagi? Contoh ni saya nak bagi senang cerita ni tuan-tuan. Kalaulah kita tabung lalu depan kita sumbangan, kita nak bagi RM50 ke 20 sen. Contoh kita bagi 20 sen. Kan? Kita bagi 20 sen, RM50 masih dalam poket kita. Mana satu milik kita? Mana milik kita? 20 sen tu milik kita. Katakanlah kita bagi 2 kupang tu, 20 sen tu, sebenarnya harta kita ialah apa yang diberi, bukan apa yang dimiliki. Saya ulang lagi sekali. Ingat, harta kita bukanlah pada apa yang dimiliki, tapi pada apa yang diberi. Macam Nabi SAW, baginda Nabi kan dihadiahkan dengan kambing. Last sekali Sayyidatina Aisyah bagi kat orang sampai tinggal bahagian kaki saja, sebab Nabi suka makan bahagian kaki. Balik je baginda Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, bahagian kita kaki ni saja. Nabi kata, sebenarnya bahagian kita adalah semua yang kamu bagi tadi, yang ni bukan milik kita. Tuan-tuan, paradigma Nabi yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf terpesona tuan-tuan. RM50 ke 20 sen? 20 sen tu milik kita. Pasal RM50 belum tentu milik kita. Start motor, rum, gang, gugur exhaust.
exhaust gugur, bam. Kan? RM50 masuk bengkel. 20 sen sudah masuk akaun akhirat. Alhamdulillah. Tapi janganlah dia hutang. Satgi dia pegang sungguh ni. Dia hutang jadi janji ikhlas. Oh, janganlah. Bagilah. Dah halang memberi tu banyaklah sikit kan. Okey, baik. Jadi kadang-kadang juga ada orang tanya, "Ustaz, macam mana saya nak melatih anak saya?" Atau kita nak latih anak-anak tu, nak tak kita kadang nak latih anak-anak kita supaya bersifat dermawan sebagaimana Abdul Rahman bin Auf tu macam mana? Tuan-tuan, didik anak kita tu bagaimana? Yang pertama sekali ialah kalau boleh latih dia dengan tiap kali kalau pergi solat Jumaat, siap-siapkan dia duit shilling atau duit yang nilai dia mungkin tak besar mana bagi pada dia, cakap kat dia, nak yang ni untuk masjid. Latih dia sejak daripada kecil lagi supaya dia akan rasa satu keseronokan. Sampai saya teringat ada satu budak hari tu dekat masjid, saya nampak dia berlari tu. Saya kata, "Ya Allah, anak siapa ni? Berlari." Zoom, dia pergi kat tabung, dia masuk duit. Oi, bagusnya tuan-tuan. Okeylah, daripada tabung lalu lena, time tabung lalu dandan lena. Mana tabung tadi? Dandan bangun. Ada. Yang kedua, ajar pada dia supaya bersifat pemurah. Belajar untuk bagi dia rasa pengalaman berkongsi dengan orang. Apa aiskrim ke, burger ke, kongsi dengan abang. Nampak nah? Daripada kecil, tuan-tuan tahu tak? Sebenarnya penyakit anak-anak, penyakit hati bagi kanak-kanak yang disebut Imam Ghazali, mula-mula sekali apa dia? Penyakit apa? Iaitu suka pada makanan. Biasalah program apa-apa, okey, kita ada makan. Ye, budak-budak. Jangan kata budak-budak, bapak budak pun alhamdulillah, kan? Tapi perangai yang mula-mula kali ada bab makan. Jadi ajar anak kita supaya berkongsi makan dengan orang lain, dengan abang dia, dengan kakak dia, supaya dia rasa macam seronoknya bila berkongsi, tuan-tuan. Ini dia. Sebab itu Nabi Muhammad Abdul Rahman bin Auf satu ketika waktu orang datang bertamu di rumah dia, dia pun jamu dengan hidangan. Pada waktu tu dia menangis. Dia tengah bagi satu hidangan pada tetamu dia, dia mengalir air mata. Tetamu yang ada tanya, "Wahai Abdul Rahman, kenapa menangis? Kenapa kamu menangis?" Dia kata, "Sesungguhnya Nabi SAW sentiasa berlapar." Tuan-tuan, dalam sibuk kaya tu, ada sempat ingat Nabi satu, yang kedua ingat susah payah Nabi SAW. Kita tengah-tengah duk makan, ada ingat tak kat Nabi ni? Nabi sampai ikat batu kat perut tu. Kita batu dalam perut. Na'udzubillah lah tu. Baik. Kemudian last sekali tuan-tuan, saya nak kongsikan. Agaknya lah bagaimana kita, kadang-kadang orang nak tahu, "Ustaz, macam mana saya nak tahu harta saya atau kekayaan yang milik saya selama ini itu mendapat keberkatan dan redha dari Allah Subhanahu wa taala?" Yang disebut oleh Ibnu Jauzi kata apa? Antara lain ialah petanda ataupun kita punya harta kita tu mendapat keberkatan redha dari Allah Taala ialah kita rasa ringan untuk nak memberi. Itu petanda harta kita, milik kita tu mendapat redha Allah, kita rasa senang nak memberi. Sensitif, allergic nampak tabung nak pergi. Bukan menghindarkan diri, "Oi, tabung, lari." Tak. Nampak tabung, dia nak pergi, nak bantu. Orang susah, mai sini, dia nak tolong, dia nak bagi. Tak nak bagi, diam, jangan cakap apa-apa. Kan? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rosakkan pahala sedekah kamu, kan? Dengan apa? Manni wal adha. Mengungkit-ungkit dan menghina. Alah, budak-budak yang tu semua pandai-pandai sebab aku yang bagi sumbangan dulu. Nampak? Ungkit. Tak pun kita tengah duk makan, orang datang minta minta sumbangan. La ilaha illallah. Tak nampak tengah makan, ambil RM5 pergi main jojoh, menyusahkan orang. Nampak? Tu azab tu. Menyakitkan hati orang yang nak minta. Tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf dalam keadaan sibuknya dia dalam bisnes, sempat fikir untuk nak memberi pada umat Islam. Dan juga dia satu orang yang saya nak sebut akhir sekali tuan-tuan ialah dia, tuan-tuan, dia memberikan
memberikan sejumlah 400 dinar kepada siapa? Kepada ahli Badar yang masa di akhir ayat dia tinggal 100 orang masa tu, dia bagi 400 dinar kepada ahli Badar. Dan juga dia memberikan sebanyak 28.56 juta ringgit kepada siapa? 3 golongan. 28.56 juta ringgit. Masa dia nak akhir hayat dia, 3 golongan dia bagi sejumlah ni. Siapa mereka tu? Yang pertama ialah kepada kaum dia, Bani Zuhrah dia bagi. Yang pertama. Yang kedua, kepada para isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga kepada golongan anak yatim dan fakir miskin. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita, saya menyeru pada semua sekali yang ada, termasuk diri saya, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami rasa seronok dalam nak memberi kepada orang lain. Kerana apa tuan-tuan? Kita ni mungkin solat sunat mungkin tak banyak, amal ibadah yang lain mungkin tak sehebat para sahabat. Harapan kita ialah biarlah pemberian kita yang sedikit dan penuh ikhlas ini sedikit sebanyak dapat menjadi benteng kita daripada api neraka dan menjadi umat kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah, inilah dia. Sebagai kesimpulannya, mari sama-sama saya menyeru pada semua dan diri saya ialah untuk apa? Yang pertama. Okey, yang pertama, mulakan dengan diri. Mulakan diri apa ni? Maksudnya kita mulakan diri itu dengan rasa seronok untuk memberi. Agak-agak yang memberi dan menerima siapa lagi bahagia? Kan? Kalau ikutkan yang bahagia ialah yang memberi. Pasal apa? Sebab orang memberi bahagianya 2 kali. Bila? Sebelum bagi dan selepas bagi. Kan orang kalau dia nak bagi kan, masa dia niat tu, dia seronok dah tau. Dia nampak tabung, dia rasa seronok dah. Seronok nak bagi ni, nak bagi ni. Masa bagi, Allah seronok rasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha. Tapi kalau orang yang nak menerima, seronok sekali, kecewa banyak kali. Pasal apa? Pasal yang dia harap diterima tak dapat. Lah, bukan nak yang ni, yang lain. Abang ni, abang juga. Jadilah orang yang memberi. Pasal apa? Orang memberi dia bahagia. Antara tuan-tuan dengan saya, siapa lagi bahagia? Saya. Sebab saya tengah memberi. Bahagia ni. Tuan-tuan pernah tengok? Sebab saya bahagia kenapa? Sebab saya terlepas daripada risiko untuk tidur. Tuan-tuan pernah tengok penceramah tidur? Kita haruslah. Mana ada? Ni dia tuan. Marilah kita, insya-Allah, mari sama-sama kita jadilah orang yang suka memberi. Dengar kata masjid mana-mana atau masjid kita ni, perlukan sumbangan. Ayuh, perkasakan amal kita, insya-Allah jadi insan yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah Taala memberkati pertemuan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat membendung nafsu kami yang sentiasa rakus terhadap dunia, agar kami sentiasa bermurah hati dan sentiasa kaya jiwa kami sebagaimana Abdurrahman bin Auf dalam kami membelanjakan harta kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah rasa kemanisan ibadah dalam hati kami tiap kali kami menginfakkan harta kami ke jalan-Mu ya Allah. Semoga kami juga tergolong di kalangan para sahabat, para nabi kelak di dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah. Semoga kita bertemu di rancangan Al-Kuliah di masa akan datang. Terima kasih kepada seluruh jemaah Masjid Jami' Kompleks Pertanian Serdang. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.